Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. So, kita akan proceed dengan praktikal untuk run coding Java. Jadi boleh rujuk GC bahan praktikal, siapa yang ada laptop akan install JGraphs dan juga JDK. Okey, sekarang kita akan cuba menggunakan IDE online. Bagi yang tak ada laptop ataupun tak berjaya install, gunakan IDE online. Dekat dalam IDE online ni ada banyak compiler, online compiler. Okay, tapi dalam banyak-banyak ni yang sesuai dengan awak adalah Java Trinket. Okay, so klik dekat Java Trinket ni. Okay, dan dia akan buka dekat satu tempat tu lah. Mungkin awak punya berlainan sedikit dengan Medium sebab Medium dah guna. Okay, awak punya akan ada banyak benda something dekat sini. Okay, awak boleh cleankan dia. Select semua everything, cleankan dia. Okay. Ataupun Medium cuba buka pakai link yang lain. Okay, boleh buka tak? Bila buka sama macam saya yang sekarang ni. Boleh? So dekat sinilah kawasan yang kita akan compile nanti. Kita akan compile di sini. So ini media highlight dan media nak close. Okay, highlightkan semua ni dan delete. Boleh? Setakat ni? Okay. Sekarang kita akan cuba type coding yang di sini. Okay, kita akan type class hello world, public static void main string, system.out.print dan ada dua close curly bracket. Okay, jangan copy paste, type. Okay, type. Jangan copy paste sebab kita baru nak belajar untuk menulis. So, kena biasakan jari jemari kita dan fikiran kita untuk menulis. Okay, so type dekat sini class. Class dia nama hello world. Okay, Medium besarkan sikit Nama kelas dia mesti bermula dengan huruf besar. Okay, kelas ni mesti mula dengan huruf besar. Okay, dan lepas kita letak nama kelas mesti ada open curly bracket. Okay, hello world dia tak boleh ada dua perkataan. Semua variabel, nama kelas variabel yang di dalam Java coding tak boleh ada dua perkataan. Kalau dua perkataan kena rapatkan ataupun letak underscore. Boleh sampai sini? Saya takut saya terlaju. Kalau okey, bagi tahu okey. Boleh, Madam. Okey. Baris yang kedua, kita rujuk modul ini sebagai asas dulu ni. Okay, baris kedua, Madam letak komen dekat sini. Komen. Double slash tu maksudnya komen. Komen ni untuk more readability, untuk kita explain the description of the program. Ini adalah nama kelas. Okay, ini maksudnya komen. Komen ni untuk kita explain ni kita buat apa. Dan dia tak semestinya kena tulis. Okay. Kalau tulis bagus, tak tulis pun tak apa. Untuk permulaan kita tulis dulu sebab kita baru nak belajar. Baris yang kedua, public static void main string. Ada square bracket, arc, tutup dan juga ada open curly bracket. Benda ni kena hafal. Dan ini adalah method main. Okey, awak boleh conteng dekat buku awak page 3 tu. Tulis dekat situ. Ini adalah class name, ini adalah method main. Okey, kemudian selang sikit kita akan tulis system.out.print. Okey, dalam double quote hello world. Okey, hello world ada tanda seru dia buat. Okay.
Dan lepas tu ada semicolon. Jangan lupa semicolon. Dan bila awak nampak perkataan system.out.print, maksudnya ini adalah kita punya output ataupun kita display ataupun kita punya apa lagi print. Benda ni lah kalau awak jumpa dalam pseudocode, flowchart, display print ataupun dalam IPO output, dalam coding dia akan jadi system.out.print. Okey, ini adalah untuk output statement. Kemudian kita akan close. Ini adalah close untuk method name dan ini adalah close untuk class. Okey, untuk kelas. Ini saya buat kelas lah, nanti confuse pula. Okey, selesai. Siap? Sampai sini siap? Okey. Bila dah siap macam ni, kita kena pastikan nama kelas kita ni, nama kelas ni sama dengan nama file dekat sini. Kalau tak sama, pergi dekat edit. Okey, pastikan sama. Huruf besar, huruf kecil mesti sama dengan nama kelas. Okey, pergi dekat butang setting ni, edit jika nama tak sama. Pastikan sama dengan nama kelas. Nama file sama dengan nama kelas. Boleh? Boleh tak? Lepas tu dah siap. Okay, thank you. Dah siap ni, kita klik button run. Klik run untuk tengok result dia. Okay, so result dia dah keluar perkataan hello world. So apa output yang akan keluar? Dia akan tengok dekat bahagian system.out.print. Ini yang akan keluar. Okay, sebab tu dia keluar hello world ada tanda seru. Kalau saya tambah lagi seru dekat belakang ni, so kita run lagi, dia akan keluar ikut apa yang ada dekat dalam double quote. So dalam double quote ni, kalau awak tulis apa-apa sekalipun, dia akan keluar bila kita run. Okay, cuba run. Berjaya tak? Kalau berjaya, bagi tahu. Atau ada sesiapa yang ada error. Contoh kalau Madam buat error dekat sini, terlupa letak semicolon. Okay, terlupa letak semicolon. Bila kita run, dia akan ada error. Nampak tu dia bagi tahu error. Tapi dia tak tunjuk lokasi kat mana error tu silap secara tepatnya. Cuma dia cakap kat sini error semicolon expected. Lepas tu dia bagi ayat system.out.print. So kemungkinan berada pada baris ini. Kita check, oh lupa letak semicolon kat sini. So letak semicolon dan kita run balik. Okay, kalau ada error jangan takut. Betul kan? Okay, contoh lagi saya terletak S huruf kecil. S sistem huruf kecil. Kan selalu Madam pesan, variabel kena konsisten huruf besar, huruf kecil, jaga. Benda ni lah. Okay, Madam letak sistem S huruf kecil. Bila kita run, dia akan ada error. Apa error dia? Dia cakap error package system does not exist. Sudah apa benda pula error package ni? Okay, so kita check balik dekat barisan ni. Oh, sistem S huruf kecil. Kena letak huruf besar. Run. Okay. Ataupun terlupa letak close curly bracket. Letak satu je close. Akan ada error. So benda ni kena careful. Nampak tak ada error? So letak lagi satu close. Boleh tak ni? Dapat tak? Dapat, Madam. Okay, baik. Thank you. Ada yang ada masalah? Yang sangkut? Pak nanti practical test, tak ada siapa nak bantu awak ya. Kita beri soalan, awak run lah sendiri-sendiri. So kena betul-betul pastikan anda dapat. Boleh, thank you Aisyah. Okay, thank you semua. Alright, sekarang kita akan cuba buat exercise yang kedua. Ini yang pertama So kena kenal, ini adalah nama kelas, ini adalah method main, ini adalah system.out.print untuk display. Okay, kita pergi buat exercise yang kedua.
Okay, exercise yang kedua. Ini explanation semua ada dekat sini. Awak kena baca ya. Okay, exercise yang kedua page 4. Kita akan buat yang ni, exercise 2. Okay, exercise 2. So, untuk exercise 2 ni, Madam tak akan buat dekat teringkat dah. Korang buatlah dekat teringkat. Okay, caranya adalah korang clear je balik benda ni. Clear balik. Okay, clear balik ataupun boleh je tekan button tambah ni, tapi sekejap saya cuba sebab semalam saya cuba untuk button plus tu dia tak mau memberi kerjasama. Okay, saya cuba. Save kat situ pula dah. Copy. Sekarang kita try kalau file baru. File baru tulislah hello je. Hello.java. Okay, saya cuba paste dekat sini Okay, so ini kena tukar sebab nama file saya hello. So saya tukar. Saya letak kat dalam ni hello je sebab nak test Okay, saya cuba run, dapat tak? Oh tak boleh, nampak tak? Result yang dia keluarkan ini adalah result untuk yang pertama tadi. Dia tak membaca file kita yang kedua. Dia tak baca. Sebab tu semalam pun saya cuba macam ni juga. Dia tak mau baca file yang berikutnya. Jadi awak kena yang ni delete. Okay, delete. Lepas tu edit di sini. Kalau nama file awak hello, edit yang ni jadi hello. Okay. Cuba buat untuk yang kedua iaitu soalan yang ini. Tapi tukar nama sendiri. My name Wafi. Umur tulis nama sendiri. Okay. Madam akan buat untuk JGraphs. Awak guna Trinket, Madam akan guna JGraphs. Sebab nanti awak nak install juga kan. Okay, so macam mana cara nak guna JGraphs? Bila buka awak masih kosong lah, kosong. Okay. Saya dah ada sebab dah buat. So bila awak buka je file, nak start buat coding yang baru. Okay, kosong macam ni. Nak start coding yang baru, pergi dekat file, ambil new, pergi dekat Java. Pastikan yang ini dulu, file, new, Java. Satu file, satu soalan adalah satu file. Okay, dapat Java dekat situ. Yang ni kita boleh move lah. Kalau kecil, besar kita nak tengok output, boleh move. Okay, cara penulisan dia sama juga. Okay, ini untuk soalan yang exercise 2 ya, kita buat yang ni, nama dia about me. Okay, so saya pun buat kelas. Nama kelas pastikan huruf besar. Okay, nama kelas mesti bermula dengan huruf besar. Okay, nama kelas, campur-campur pula. Nama kelas mulakan dengan bismillah, dengan huruf besar. Capital letter, okay. Lepas tu, public static void, yang ni kena hafal dah. Public static void main, public static void main, kena ingat dah di mulut masing-masing. Di bibir, okay. String argument, close, dan ada open curly bracket. Okay, ini apa tadi? Ingat tak? Ini adalah method main. Okay, yang Madam buat warna orange, ini nama dia comment. Okay, nama dia comment. Comment ni untuk more readability, untuk description of the program, untuk documentation supaya orang yang tak belajar coding dia faham. Kelas about me, oh ni nama kelas. Oh kena start dengan huruf besar. Macam tu. Okay, lepas tu kita akan buat ada 3 output dekat situ. Kalau kita nampak system.out.print ada 3 baris, maksudnya ada 3 output. System.out.print, jangan copy paste, type satu-satu sebab kita nak biasakan diri. Madam pun sanggup type ni. Dan Madam boleh je cakap awak type saya copy paste. Tapi Madam buat juga type satu-satu. My name is Mama Mila. Semicolon jangan lupa. Apa saja mesej yang kita nak paparkan mesti berada di dalam double quote. Okay. Ini untuk paparkan perkataan. Okay, simbol ni. So apa saja yang berada di dalam double quote ni, dia akan dipaparkan pada skrin. Okay, yang kedua. Duduk kat sini pula dah. Okay, jangan copy paste. Type. System.out.print.
Okay, yang ini tak kisah kalau sistem .print nak rapat terus pun boleh, nak space pun boleh, dia tak ada efek. Tapi Madam takut awak serabut, Madam jarakkan. Dia tak ada efek yang ni, boleh rapat, boleh jarak. Tapi yang ni ada efek. Kalau saya buat jarak macam ni, dia akan ada efek. Dia ada efek. Sebab dia baca ni, dia baca adalah space. Okay, Madam tak nak buat space dulu, nak buat rapat dulu. I am 48, 49. 49, ya Allah tuanya saya. 49 years old. Okay. Dan jangan lupa semicolon. Baris yang ketiga. System .out .print. Lepas tu I love AMPK. Buatlah ayat apa pun tak kisah. Okay, dalam ni dia tak kisah. Nak letak apa benda pun boleh. Dan lepas tu jangan lupa close untuk class, close untuk method main. Nak letak sebaris pun boleh, nak letak bawah pun boleh, nak letak dekat tepi ni pun boleh, dia tak kisah. Janji selepas itu ada benda ni, contoh nak letak sini. Boleh, tak ada masalah. Dia akan baca macam mana? Dia akan baca dengan cara yang berhemah. Dia akan baca daripada kiri ke kanan, baca habis. Okey, habis baru pergi baris kedua. Baca lagi. Oh, habis. Baru pergi baris ketiga. Baca habis, baru pergi baris yang keempat. Okey, dia akan baca satu-satu. So, kalau dia baca I love ke MPK, lepas tu dia jumpa apa? Tutup. Tutup method main, tutup kelas. Tak kisah, duduk sebelah sini boleh, duduk bawah boleh. Nak duduk satu-satu pun boleh, tak kisah. Okey. Dah siap dah type dengan saya? Bila dah siap macam ni, kita kena save. Okay, so pergi dekat file, save as, klik save as dan automatically dia akan keluar. Okay, dia akan keluar ni. Nama file mesti sama dengan nama kelas. Nampak? Nama kelas about me, file pun about me. Okay, so pilihlah lokasi mana nak simpan. Saya akan simpan dekat D, Java 2022. Sebab dah ada about me, tak apalah, save. Saya save over je sebab dia dah ada. So bila file dah bertukar nama, nampak ni about me.java, dah ada, baru kita boleh compile dan juga run. Untuk jgrabs ada dua button. Satu button hijau ni, tekan untuk run, untuk check ada error ke tak ada error. Nampak dekat sini dia kata ada satu error. So kalau ada error, kat sini dia tunjuk as string. String mesti huruf besar. Okey, ada setengah dia tak tunjuk di lokasi yang sepatutnya. Jadi kalau ada error, betulkan sahaja. Jangan nangis. S letak kat situ. Okey, jangan tension, jangan stress, betulkan sahaja. Okey, Madam yang pro pun silap. Nampak tu. Lepas dah betulkan error, kita kalau bawah ni nampak serabut kan, kita boleh clear, klik button clear. Lepas tu compile balik. Dah complete. Okey, bila dia keluar macam ni, complete, baru kita boleh run. Run yang warna merah orang berlari ni. Run untuk dapatkan output. Okey, nampak tak output dia? Dia duduk sebaris. Dia duduk sebaris. Okey, korang dah berjaya belum sampai sini? Miss nak tanya. Yang perkataan warna oranye tu kena tulis juga ke? Warna oranye tu tak semestinya tulis. Itu hanya untuk maklumat je, tapi sebagai permulaan ni saya galakkan tulis dulu. Tulis dulu. Okey, nanti dah pro nanti tak payah tulis. Untuk ingatan bersama-sama. Saya try copy. Okey, yang warna oranye tu tak mesti ayat macam saya. Boleh buat ayat sendiri. Okay, so saya dah save dekat sini. Trinket about me. Jadi saya kena save nama file ni. Klik dekat simbol gear ni. Tekan pensil. Tulis about me. Okay, sebab nama file mesti sama dengan nama kelas. Okay, kita cuba run. Bila run, nampak tak dia keluar? Dia keluar macam tu sebaris. Berjaya kan? Awak pelik tak? Apa yang pelik coding ni dengan output? Ada tak yang terlintas di fikiran awak? Kenapa keluar macam ni? Apa yang awak expect yang dia akan keluar? Sila respon. Adakah awak expect dia keluar macam ni, sebaris macam ni, ataupun awak rasa dia keluar macam mana sepatutnya?
Ini awak kena tahu kenapa dia sebaris. Kena tahu. Dalam exam tak ada siapa nak bagi tahu. Adakah awak terfikir dia akan keluar macam ni? Dapat ke ni? Boleh terima ke output dia macam ni ataupun awak tak nak macam ni, awak nak macam lain? Ya, kita bila coding kita kena diri kita ni kena expect apa yang kita nak. Output kita nak macam mana? Coding kena ikut kita, apa yang kita nak. So adakah awak expect bila kita buat macam ni dia akan keluar sebaris macam ni? Adakah ini yang awak nak? Awak nak macam ni ke? Ke awak nak macam mana? Sepatutnya Asing-asing macam je. mana ya? Sepatutnya asing-asing kan? Awak nak dia keluar lebih kurang sama macam dekat dalam coding ni. Okay. Sekarang ni kenapa dia keluar sebaris? Sebab kita tak ada bagi instruction dekat dia untuk dia go to next line. Tak ada. Kita hanya bagi instruction paparkan. Di mana pula undo ni? Saya apa ni? Terambil pula dia punya. Okey. Kita hanya bagi arahan paparkan. Kita tak cakap pun turun bawah. So macam mana nak bagi arahan turun bawah? Kemudian akan tambah komen dekat sini untuk explain. Okey. Print line ada ln ni. Okey, ini dia akan go to next line after display statement. Mana dia pergi ya? Kena take note benda ni ya. Take note. Catat benda ni. Okey, kalau kita nak suruh dia pergi next line, guna perkataan print line. Print line ni dia akan go to the next line after, kena ingat, after display statement. Maksudnya, kalau saya letak print line dekat sini, dia akan turun bawah selepas, after my name is Mama Mila, after display this statement, then baru dia akan pergi next line. Okay, kita cuba run. Okay, nampak tu dia dah turun bawah. Okay, faham tak penggunaan print line ni? So awak kena check ada LN ataupun tidak. Kalau ada LN mesti turun bawah. Okay, dan ini contoh soalan final. Biasanya dia akan bagi coding, dia suruh awak tulis output. So itu cabaran dia. Awak kena check ada LN tak. Kalau ada mesti kena turun bawah. Kalau tak ada jawapan dia akan jadi sebaris. Okay, so baris yang kedua. Saya nak letak LN supaya selepas keluar perkataan 49 years old, dia akan go to next line. Okay, saya run. Okay. So, untuk I love KMPK ni perlu tak saya letak LN? Sila bagi tahu saya, perlu tak saya letak LN untuk I love KMPK? Ini betul tak output yang kita nak? Yang sepatutnya yang kita nak macam ni ke? Betul ke ini yang kita nak? Dan perlu tak saya letak LN di bahagian print dekat I love KMPK? Perlu tak? Tak perlu. Ya, pandai. Tak perlu. So, kita yang kena determine apa yang kita nak. Okay, so itu penggunaan print line. Okay, kedua. Okay, yang kedua, madam nak ajar penggunaan backslash n. Okay, penggunaan backslash n. Backslash n ni sama juga. Go to next line. Sama. Cuma, dia akan go to next line at X location. Apa benda pula tu. Dia pergi next line juga. Tapi dia akan pergi pada lokasi dia. Contoh, madam letak dekat, okay lagi satu. Apa yang saya nak cakap is location in double quote.
Okey, dia berada di dalam double quote, lokasi dia dalam double quote. Contoh, ini double quote kan? Ini double quote. Dalam my name ni double quote. So \n tu dia boleh berada di dalam ini. Contoh kalau madam letak dekat sini my name, lepas tu ada \n. Apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Awak rasa apa yang akan keluar? \n ni dia akan go to the next line at its location. Kalau dia berada di sini, maksudnya dia akan go to the next line di sini. Komputer akan baca, kita akan baca daripada kiri ke kanan sampai habis. Okay, dah habis baru kita baca next line. So dekat sini dia cakap system.out.print line my. Lepas jumpa my, dia jumpa apa? \n. Bermaksud lepas keluar my, turun bawah. Lepas dah turun bawah, name is Mama Mila. Okey, dah habis statement ni, baru dia akan ln lagi sekali. Macam tu. Okey, kita cuba run. Okey, nampak tak my? Kenapa lepas my ni dia turun bawah? Sebab kita jumpa \n. Itu maksudnya dia akan pergi next line at its location. Jumpa je \n, dia akan terus turun bawah. Tapi kalau print line tadi, dia akan selesaikan dulu statement tu. Baru dia turun bawah. Okay. So, my, lepas tu jumpa \n, that's why dia turun bawah. Name is Mama Mila. Lepas Mama Mila, kenapa dia turun bawah? Sebab statement untuk system.out.print ni dah selesai dan ada ln. Boleh tak penggunaan \n dan juga print line? Dan awak boleh cuba letak dekat mana-mana. Cuba bermain-main dekat mana-mana. Contoh Madam letak kat sini \n. Madam nak letak 3 kali. Apa yang akan berlaku? Madam letak ni 3 kali. So dia akan turun, turun, turun. Okay, run. Okay, nampak? Cuba practice. Letak aja kat mana-mana. Cuba practice. Fahamkan penggunaan \n. Backslash bukan slash. Backslash. Okay, backslash. Cuba try, Madam bagi masa 1 minit untuk cuba bermain-main dengan \n. Boleh letak berapa banyak nak letak kat mana pun tak kisah as long as berada di dalam double quote. Okay, cuba. Siapa ada masalah boleh tanya. Kalau okey, bagi tahu okey. Apa tak berjaya bagi tahu dah berjaya pun bagi tahu. Supaya Madam boleh proceed untuk yang seterusnya.
Boleh faham dah penggunaan backslash n? Boleh Ke saya ada. terputus? Oh ada, okey baik. So kalau dah boleh, medium nak ajar yang seterusnya, iaitu penggunaan backslash t. Okay, dan apa yang awak belajar hari ni kena keep practice tau. Benda ni kena practice. Dia tak boleh hari ni pandai, confirm pandai sampai habis semasa tidak. Kena keep practice, kena buat selalu. Yang seterusnya adalah penggunaan backslash t. Okay, backslash t ni pada keyboard dia adalah apa tab pada keyboard tu. Kekunci tab, kekunci ke nama dia? Key key tab pada keyboard. Keyboard awak tu ada tab kan untuk jarakkan. Ini maksudnya jarakkan. Okay. So itulah tujuan komen. Kalau awak nampak function komen ni untuk kita explain. Untuk kita bagi description. Untuk kita add on message apa yang kita nak letak. So kita boleh guna komen. Sebab komen dia tak akan effect coding. Okay. Medium akan buang dulu backslash n ni. Okay, sebab nanti banyak sangat takut korang keliru nanti kita cuba combine. Print line saya tak buang lah. Okay, so outputnya sekarang berada begini. Okay. So backslash t ni maksudnya kita nak jarakkan. Contoh di permulaan perenggan biasa kita jarakkan. Letak backslash t. Dan backslash t pun dia berada lokasi dia. Lokasi dia pun sama. Ada dalam double quote ni. Okay, dia sama lokasi dia. Berada di dalam double quote. Okay, so media letak backslash t. So bila nampak backslash t ni maksudnya dia akan jarak. Contoh dekat sekarang ni kita nampak kan my name dengan I am, I love ni dia sebaris. Bila saya letak backslash t maksudnya dia dah tab. Dia dah jarakkan. Cuba kita run. Nampak dia dah jarak dekat situ. Okay. Inilah tujuan untuk tab. Biasanya perenggan pertama kita tab kan dan tab ni boleh berada di mana-mana. Contoh saya nak tab dekat I love KNPK, saya nak letak kat sini backslash t. Dia sama macam backslash n, boleh duduk kat mana-mana. Okay, so kalau backslash t bermaksud selepas keluar I love KNPK ada jarak. Lepas tu baru keluar KNPK. Okay, cuba kita tengok. Nampak tak dia jarak ni. Backslash t. Okay. Boleh juga nak letak lebih. Nak letak 3. So dia akan jarak sebanyak 3 kali lah. Kita akan nampak dia ada gap. Nampak tu gap dia. Okay. Dan selain daripada backslash t, kalau tak nak pakai backslash t kan, kita boleh juga guna space. Contoh, katakan I ni, dia rapat dengan double quote. Saya nak buat space. So komputer akan baca, I ni jauh lah. Nampak ni I, jauh. Kenapa duduk bawah? Sebab saya punya ni macam tu. So space ni pun dikira, kena ambil kira. Okay. Kena ambil kira. Kalau rapat di sini maksudnya tak ada space. Kalau ada space dia akan bacalah ruang kosong ni. Okay, cuba try. Try bermain-main dengan backslash t pula. Okay, dan dalam satu program mungkin dia ada backslash n. Contoh saya letak dekat sini backslash n. So apa yang akan berlaku? Dia akan turun bawah, jumpa pula ln, dia akan turun bawah sebanyak 2 kali. Try lagi tengok. So kita kena faham every single word yang kita pakai, syntax yang kita pakai mesti ada sebab dia. Okay, cuba letak ke semua function tadi, print line, backslash n dan juga backslash t dan tengok hasil dia. Dan sebelum kita run, kita dah boleh expect dah apa yang akan keluar. Okay, kita yang kena setkan, kita nak keluar macam mana. Okay, kalau basic ni dah boleh, baru kita boleh buat untuk penyelesaian soalan exercise 3. Okay, so benda ni sama juga dengan JGraphs. Okay, sama. Kalau letak print line, bawah ni kalau dah ada boleh clear kan. Okay, lepas tu kita compile.
Tak ada error, complete, kita boleh run. Run samalah, dia akan keluar print, sebab saya letak print line 1, dia akan turun bawah. Okay, sama je dengan trinket tadi.